Okey, Dr. Ashraf dah masuk. Dr. Farhan dah masuk. Saya tengah tunggu Dr. Afiq. Dr. Farhan boleh test mikrofon dulu tak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear ke? Okey, clear. Alhamdulillah. Dr. Okay, thank Ashraf. you. Dr. Ashraf boleh test Okey, mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Jelas ke? Jelas, Alhamdulillah. Okey, Okey. kita tunggu Dr. Afiq. Tapi sementara tu saya ingat kita boleh dah kot warming up sikit. Tu kita nak tunggu Dr. Afiq masuk. Okey, Dr. Afiq dah masuk. Panjang umur, Alhamdulillah. Okey. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada rakan-rakan pendengar sesi peluang ataupun Twitter Space The Patriots Asia. Malam ni kita masih lagi teruskan dalam suasana perbincangan kejaya dan malam ni fokus kita pada bidang veterina. Dan bersama kita pada malam ni ada 3 orang panel. Jadi yang pertama Dr. Farhan, yang kedua kita ada Dr. Ashraf dan yang ketiga kita ada Dr. Afiq. Jadi untuk lebih tepatlah infonya, saya sebab jadi moderator bidang terjun sebenarnya sebab moderator yang asal terlibat dengan kerja-kerja sukarelawan untuk program vaksin. Jadi mungkin beliau tak dapat bersama kita pada malam ni. Jadi saya mempersilakan ketiga-tiga ahli panel kita untuk memperkenalkan diri. Kemudian untuk menceritakan dari segi pengalaman kerja sedikit sebanyak. Dan untuk beritahu latar belakang pengajian. Maknanya daripada zaman sekolah dulu, macam mana boleh tercampak ke bidang veterina. Adakah memang minat ke, tak sengaja ke, paksa rela ke. Yang tu kita dengar pengakuan jujur ketiga-tiga panel kita malam ni insyaAllah. Jadi saya mulakan dengan Dr. Farhan dulu insyaAllah. Silakan Dr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada The Patriot sebab jemput saya dan kawan-kawan untuk berkongsi tentang kejayaan veterina ni dengan adik-adik kita, sama ada yang baru tamat SPM dan juga yang tamat matrikulasi diploma dan sebagainya. Untuk makluman semua, saya Farhan dari Fakulti Perubatan Veterina Universiti Malaysia Kelantan. Saya sekarang ialah pensyarah di Fakulti Veterina UMK mulai tahun 2019. Dan saya sendiri merupakan alumni yang Fakulti Veterina yang pertama, first batch alumni. Jadi pengajian saya punya doktor veterina ni di UMK pada tahun 2009 hingga 2014. Okay, untuk sedikit latar belakang saya punya pengajian, saya dulu selepas habis SPM, saya masuk ke matrikulasi, Kolej Matrikulasi Pahang selama 1 tahun dan selepas tu saya dapat tahu yang UMK buka khusus DVM ni dan saya apply UMK selama pengajian DVM ni selama 5 tahun dan selepas saya tamat belajar di 2014 dan saya berpeluang bekerja sebagai doktor veterina di dalam industri poultry ya. Industri poultry itu maksudnya industri ayam dan selepas itu saya mendapat tawaran untuk sambung belajar di UPM. Saya buat PhD mulai tahun 2015 hingga 2019 dan selepas tamat PhD itu saya terus diserap masuklah sebagai pensyarah di FEV sehingga sekarang. Dan tadi moderator dia tanya tentang adakah saya memang saya orang kata apa selepas habis SPM tu saya tengok peluang untuk sambung belajar dan saya dapati yang antara bidang yang saya minat adalah perubatan sebenarnya. Perubatan both lah human ataupun dan juga perubatan veterina. Okay, itulah sedikit sebanyak saya mulai, saya paslah kepada speaker yang lain. Okay, silakan Dr. Ashraf untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang diri Doktor. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Tuan Moderator.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar. Jadi kita pun telah mendengar sikit sebanyak daripada Dr. Farhan tadi. Jadi sikit sebanyak tanya saya pula adalah bekas graduan UMK juga, Fakulti Perubatan Veterina UMK. Dan kalau Dr. Farhan tadi first batch, saya adalah second batch lah. Senang cerita saya adalah junior je lah, 1 tahun junior. Jadi untuk sedikit sebanyak pada awalnya saya mendapatkan pendidikan di peringkat SPM di SBP Integrasi Gopeng lah di Perak, dan kemudian saya melanjutkan pelajaran di Pusat Asis Sains lah di PASUM. Dan setelah tamat PASUM tu kita isilah UPU semua kan. Jadi secara jujurnya memang kalau pada awalnya pilihan pertama tu saya nak ambil bidang pergigian sebenarnya. Ni lah doktor gigi. Tapi mungkin Tuhan telah takdirkan saya untuk menjadi doktor veterina ni. Jadi alhamdulillah saya dapat tawaran lah untuk menyambung pengajian di Fakulti Perubatan Veterina UMK pada tahun 2010. 2010 lah, 2009 2010. Jadi alhamdulillah lah apabila telah tamat pengajian doktor perubatan veterina selama 5 tahun. Jadi saya pun bekerja di pusat perubatan haiwan lah, ataupun kita panggil Global Pet Medical Center di Johor Bahru pada ketika itu, pada tahun 2005 sehingga 2017, selama lebih kurang 2 tahun. Dan selepas itu saya adalah dipanggil temuduga oleh pihak SPA, dan saya pun pergi ke temuduga SPA dan alhamdulillah dapat tawaran lah sebagai pegawai veterina. Dan apabila mendapat tawaran sebagai pegawai veterina tersebut, maka ada ni lah kita panggil kursus ataupun program penempatan lah sebelum ditempatkan di posting yang sebenar. Lebih kurang 3 bulan saya ditempatkan di pusat pengembangan atau penyampakan berbiri di Gajah Mati, Kedah selama 3 bulan tersebut. Dan setelah tamat kursus penempatan tersebut, saya ditempatkan di Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kelantan lah. Dan sekarang saya menjawat jawatan sebagai Ketua Bahagian Regulatory lah di Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kelantan. Dan memang secara jujurnya, seperti mana untuk menjawab soalan pihak moderator tadi, memang kalau ikut awalnya saya pun agak kurang jelas lah berkenaan dengan profession kerjaya veterina ni. Jadi memang agak kabur ketika saya mula-mula dapat tawaran kursus ini. Jadi saya rasa, saya harap dengan program ataupun kita panggil macam perkongsian sebegini, ia dapat lebih menjelaskan lah kepada adik-adik yang habis SPM ataupun yang habis matrikulasi ataupun asasi diploma. Maka mereka lebih jelas lah tentang apa itu hala tuju, peranan dan juga bagaimana pathway ataupun perjalanan untuk menjadi seorang doktor veterina lah. Jadi itu saja sikit pada saya. Saya kembalikan kepada pihak moderator. Terima kasih Dr. Ashraf, dan seterusnya kita pergi pada Dr. Afiq. Dr. Afiq saya hanya kenal sepintas lalu je. Yang saya tahu dia ahli Matric Mind. Yang selebihnya saya pun sebenarnya tak berapa tahu sangat tentang Dr. Afiq. Jadi eloklah tuan punya badan memperkenalkan diri dan juga berkongsi sedikit tentang latar belakang pengajian dan sebagainya. Silakan Doktor. Hello, boleh dengar? Boleh Doktor. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana jemput saya malam ni. Jadi saya untuk macam mana boleh jadi veterina ni, asalnya pun sama juga. Saya tak ada pendedahan awal lah tentang veterina ni. Lepas SPM, actually cita-cita saya memang ke arah medical jugalah. Sama ada medical ke farmasi, sebab memang kita daripada dulu ibu bapa kan, mak ayah memang akan kalau result tinggi jadi doktor lah. Itu yang biasa orang beritahu kan. So abang saya pun seorang doktor, jadi saya plan nak ikut jejak dia. Lepas SPM saya masuk matrik saya Dr. Afiq terputus. Dr. Afiq.
Saya ingat Dr. Afiq mungkin ada sedikit masalah sambungan kot sebab saya tak dapat dengar. Dan status pun dah nampak macam beralih jadi connecting, menyambungkan. Okay. Sementara tu, untuk rakan-rakan pendengar yang ada apa-apa soalan yang nak diajukan pada panel-panel kita pada malam ni, boleh tengok dekat bahagian atas ruang ataupun space ni. Saya ada kepilkan satu ciapan di atas. Jadi tekan pada ciapan di atas tu ataupun tweet di atas tu dan tuliskan soalannya dalam ruangan komen dan elakkan untuk hantar soalan ke ruangan peti masuk, ke ruangan inbox untuk mengelakkan soalan anda terabai dan tidak dibaca. Jadi sementara nak tunggu Dr. Afiq masuk balik, saya langkau sikit dulu. Saya nak buka satu soalan dulu pada Dr. Farhan lah. Kalau boleh Doktor ceritakan sebenarnya apa kajian bidang veterina ni? Adakah dia sekadar untuk merawat haiwan saja ke? Sebab saya ingat kebanyakan kita kalau kita sebut vet ni dalam kepala kita mungkin klinik untuk haiwan je. Jadi benda lain tu tak dapat gambaran menyeluruh sangat. Jadi kalau boleh Doktor kongsikan, silakan. Okey, memang betul. Ramai orang bila tanya berkaitan dengan doktor veterina ni, dia orang tahu yang doktor veterina ni hanya limited kepada klinik haiwan. Sebenarnya doktor veterina ni yang kata apa, skop dia luas ya. Dan dia banyak cara kita nak tengok dia. Sama ada kita boleh tengok dia ikut spesies haiwan juga yang pertama. So apabila seorang graduan veterina ni tamat belajar, so dia akan dia akan pilih orang kata apa, spesies mana yang, ataupun maksudnya dia pilih dia nak bekerja dengan spesies apa. Contohnya lah, kalau dia berminat dengan cats and dogs, so mungkin dia akan join, dia akan sertai klinik haiwan. Kalau dia minat dengan haiwan-haiwan wildlife, haiwan liar, haiwan zoo, sebagai contoh, dia akan bekerja di zoo, di pusat-pusat hidupan liar. Ataupun kalau dia berminat dengan industri unggas ataupun industri ayam, potri dan sebagainya, so dia akan sertai syarikat-syarikat ataupun company yang berasaskan potri industri. Ataupun kalau dia minat dengan kuda, so dia boleh sertai juga bekerja sebagai vet di kelab nombor kuda, turf club ataupun stud club. Dan yang seterusnya, doktor veterina ni selain daripada merawat haiwan, kita punya key kita merawat haiwan, betul. Yang kedua adalah untuk mendiagnosis. Maksudnya diagnosis ni adalah untuk mengetahui punca sesuatu penyakit tu. So kalau kita tengok human, dia ada satu sajalah human. Kalau haiwan ni pelbagai kan. Ada haiwan kecil, ada haiwan besar, ada haiwan ruminant, ada kuda, ada haiwan zoo dan sebagainya. Selain daripada tu, doktor haiwan ni kita boleh nampak juga dalam agensi kerajaan. Di Malaysia ni kita ada satu agensi kerajaan iaitu Jabatan Perkhidmatan Veterina, dan Jabatan Perkhidmatan Veterina ni dia orang kata apa, menguruskan polisi-polisi yang berkaitan dengan industri haiwan dan juga kebajikan haiwan. Selain daripada tu, orang kata apa, kita doktor veterina ni juga terlibat dalam orang kata apa, bidang akademik. Contohnya seperti saya, kita berada di universiti sebagai pensyarah, sebagai penyelidik. Dan ada juga doktor veterina ni, maksudnya dia sertai orang kata apa, jabatan-jabatan ataupun sebagai pegawai penyelidik di pelbagai kementerian. So itu kita boleh tengok. Jadi skop doktor veterina ni sebenarnya adalah luas sekali, dan apabila seseorang graduan ni tamat, so dia akan pilihlah apa yang dia cenderung untuk sertai. Tapi yang paling selalu orang nampak, selalu orang jumpa adalah di klinik haiwan lah. Kan kita ada haiwan, kita ada kucing, kita ada anjing dan sebagainya, dan kita pergi ke klinik haiwan, dan itulah caranya untuk orang tahu, oh ini adalah doktor veterina. Tapi orang kata apa, semakin hari kita nampak yang orang kata apa, peranan yang doktor veterina ni besar. Banyak juga penglibatan dia dalam penyakit yang berkaitan dengan zoonotik, iaitu penyakit-penyakit yang berpindah daripada haiwan kepada manusia. Itulah sedikit saya punya komen. Doktor Afiq,
Doktor dah masuk balik. Tadi doktor terputus separuh jalan tadi. Boleh sambung semula Doktor Afiq. Oh, iya ke putus tadi? Jadi Ah, sampai mana? saya rasa baru cerita sampai masuk asasi kot. Kalau tak silap saya Oh, lah. lepas matematik itulah. Ah, Oh, okey, okey, okey. Sebab saya tak pernah main space ni. Jadi saya pertama kali tak tahu kenapa putus. Okey, so daripada lepas SPM, apa? Lepas matrik kan? Okey, so lepas daripada matrik tu, saya apply, actually, saya actually plan saya sebenarnya saya memang nak minat pada medical lah. Disebabkan pengaruh abang saya. Abang saya seorang doktor. And then saya cuba apply uh, untuk medik, tapi saya nak apply untuk medik tapi result saya tak berapa tinggi sebenarnya. Saya dapat matrik, lepasan matrik saya hanya dapat 3.5 pointer. Dan kalau biasa kalau nak medik ni kita kena dapatkan 4 flat lah. 4 flat, 3.8, 3.9 kan biasanya. Dan masa tu saya cuba tengok, saya ada jumpa kawan saya tu, dia pelajar yang saya sebenarnya tak tahu lagi pasal vet. Jadi saya tanya dia, dia orang yang student yang cemerlang lah, for flat student. And then saya tanya dia, kau nak minta apa yang lepas ni? Saya expect dia akan minta medik lah. Biasa orang yang result for flat ni akan ambil medik ke, farmasi ke, dentist lah. Itu menjadi kebiasaan lah. So first time saya dengar dia cakap dia nak minta vet. So saya pun agak terkejut dan juga baru terfikir adanya vet ni sebenarnya. Dan saya memang minat pada haiwan lah. Masa saya kecil pun saya memang ada bela-bela haiwan, kucing, saya ada bela kambing. Itu masa kecil lah. So saya memang minat juga. And then saya cuba. Dan alhamdulillah lah masa tu yang ada tawarkan vet ni hanyalah dua universiti lah. Yang pertama UPM. UPM tu memang dah lama dah dia buka untuk vet ni daripada tahun berapa lagi. So yang kedua UMK. Masa tu UMK dia buka first intake. Jadi first intake tu ramai orang tak tahu sebenarnya yang UMK ni ada course vet. So saya apply untuk UPM dan juga pilihan kedua saya minta UMK lah, dan alhamdulillah saya dapat UMK. Tapi kalau sekarang saya rasa orang dah tahu dan juga persaingan dah jadi sengit lah sekarang. Kalau tengok result untuk dapat vet pun dah meningkat lah jadi 3.8, 3.9, for flat juga sama macam medik. Disebabkan uh, tidak ada tempat lah. Sebab dekat Malaysia ni kan ramai tapi yang hanya menawarkan tempat hanyalah UPM dan UMK. Jadi kalau kita nak apply untuk vet ni, selain daripada dua universiti tempatan ni, kita terpaksa pergi ke luar negara lah, macam Indonesia, ramai juga daripada Indonesia lah, kawan-kawan kita daripada Indonesia, ataupun daripada pergi ke luar lagi lah, US, UK semua dan sebagainya. So lepas saya dapat vet tu, saya selepas 5 tahun kita belajar, saya satu batch dengan Dr. Farhan lah. So Dr. Farhan lepas dia keluar, dia pergi ke industri. So vet ni dia berbeza dengan medical, sebab medical ni biasa kita lepas daripada grad dia kena masuk wajib untuk jadi MO kan, medical officer. So kalau tak lepas MO dah tak boleh pergi ke swasta dan juga tak boleh praktis lah. Tapi kalau vet ni dia tak ada mana-mana sekatan lah. Maknanya lepas daripada kita grad, kita boleh terus masuk mana-mana lah, masuk kerajaan ataupun swasta. So kalau untuk saya ni, saya minat dalam bidang small animal, haiwan kesayangan lah, haiwan yang kita bela macam kucing, anjing, burung dan sebagainya. So sebab saya punya plan memang saya minat ke arah tu dan saya nak dapatkan pengalaman dulu sebelum so saya masuk ke sebuah klinik swasta dekat Johor Bahru lah. So klinik tu memang terkenal lah dekat Johor ni, memang kita tahulah. Then saya masuk sama macam Dr. Ashraf tu lah, tapi saya masuk dulu, lepas tu Dr. Ashraf masuk uh,
yang batch yang kedua kan. So lepas 6 tahun saya bekerja dekat situ, saya dapatkan pengalaman, lepas tu barulah saya keluar daripada situ dan saya establish saya punya klinik sendirilah dekat Kota Tinggi ni. So itulah sedikit sebanyak tentang saya. Pasal Mac Tweet My. Jadi saya semasa Dr. Khairul dia tengah buat dia nak establish Mac Tweet My punya team ni, ialah dia mengumpulkan semua doktor lah dalam pelbagai bidang. Pada masa yang sama, masa tu saya pun aktif dalam Twitter lah. Saya pun suka jawab soalan dekat Twitter, bagi pengenalan, bagi apa, sharing info lah tentang haiwan kesayangan dekat Twitter kan. Jadi masa tu kebetulan Dr. Khairul tu pun dia suka menjawab soalan orang dekat Twitter. Jadi dia pun tanya boleh nak join tak dengan dia. So saya pun okey lah, saya pun join. Dengan itulah saya dapat join dengan team Mac Tweet My. So itulah sedikit sebanyak tentang saya. Okey. Kira Dr. Afiq dengan Dr. Farhan satu batch lah. Ya betul. Saya dengan Ah, Dr. Farhan satu batch. okay, menarik. Ni kira macam mini reunion lah kiranya malam ni. Sebab tiga-tiga rupanya daripada UK. Masya Allah. Okey, tadi Dr. Farhan dah ada antara kita tunggu Dr. Afiq masuk semula tadi. Saya dah minta Dr. Farhan ceritakan dulu sedikit sebanyak lah skop veterina. Maknanya taklah sesempit seperti mana yang kita faham. Veterina doktor untuk rawat haiwan saja. Ada macam-macam, ada yang berkaitan dengan unggas, ada yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berjangkit antara haiwan dengan manusia dan sebagainya. Jadi yang ni yang saya nak tanya pada Dr. Ashraf. Sebab saya perasan Dr. Ashraf bahagian regulatory di Jabatan Veterina. Jadi apa tugas seorang pegawai regulatory ni? Sebab yang betul-betul lah pengetahuan saya sebagai orang awam, Jabatan Veterina kalau regulatory ni berkait dengan sembelihan je yang saya tahu sebab saya buat kerja sembelihan. Yang lain saya tak pasti. Yang ni mungkin Dr. Ashraf boleh terangkan kepada kita pada malam ni. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi betul lah sebenarnya yang Tuan Moderator pun mungkin dah ada sedikit sebanyak pengetahuan berkaitan dengan fungsi, dan juga tadi pun Dr. Farhan pun dah ada menceritakan serba sedikit tentang peranan dan fungsi pegawai veterina ataupun doktor veterina lah di Malaysia ini. Jadi untuk soalan moderator tadi, saya nak jawab secara umum dahulu, iaitu tentang fungsi apakah Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jadi pertama sekali, Jabatan Perkhidmatan Veterina ni, jadi Jabatan Perkhidmatan Veterina ni dia ada 8 fungsi utama lah. Yang pertama sekali, seperti mana yang Dr. Farhan pun ada mention tadi, iaitu pertama adalah untuk mengawal, mencegah dan juga membasmi penyakit haiwan-haiwan lah, termasuklah penyakit haiwan zoonotik. Semacam sekarang ni kita ada contohnya penyakit penyakit rabies yang sedang berlaku di Sarawak pada ketika ini. Jadi itu adalah salah satu tugas DVS ataupun pegawai veterina di dalam jabatan. Dan yang keduanya, fungsi jabatan ni jugalah untuk sebagai pengeluaran ternakan ataupun hasil ternakan makanan haiwan lah. Dan yang ketiga pula adalah pemeriksaan daging, susu, telur. Okey, contohnya yang ini kita ada macam pemeriksaan semacam kita ada rumah-rumah sembelih, okey, sama ada rumah sembelih yang swasta yang dilesenkan ataupun rumah sembelih di bawah kerajaan. Yang mana di sini adanya pegawai-pegawai veterina dan juga pegawai veterina yang memeriksa daging-daging tersebut, dan juga untuk memastikan bahawa daging tersebut selamat dimakan oleh kita lah. Okay, dan yang seterusnya adalah pihak pegawai-pegawai veterina juga adalah ditugaskan untuk memberi latihan dan juga membimbing para penternak, okey, para pemain industri kita, agar kita punya industri industri haiwan kita ni, terutama yang melibatkan makanan, dapat berkembang majulah. Contohnya industri lembu pedaging, industri kambing tenusuk, industri ayam dan sebagainya lah. Dan juga pegawai-pegawai veterina juga terlibat dalam penyelidikan. Okay, contohnya penelitian penyakit untuk menghasilkan vaksin. Contohnya kita pihak jabatan ada mengeluarkan ni lah. Contohnya vaksin penyakit kuku dan mulut pada lembu, okay? Penyakit hawal berdarah ataupun hemorrhagic septicemia.
Okey, dan ini dijalankan di kita punya makmal-makmal lah ataupun institut pendidikan. Okey, yang kita ada, yang mana pihak jabatan kita ada Institut Pendidikan Veterina di Ipoh. Di sini adalah pusat untuk menyalakan pelbagai pendidikan penyakit lah, penyakit haiwan. Dan yang terakhir adalah untuk mengawal kebajikan haiwan lah. Okey, jadi itu adalah secara umum fungsi DVS. Jadi untuk menjawab soalan moderator tadi tentang fungsi khusus bahagian regulatory ini adalah pertama sekali melibatkan dengan pelesenan. Okey, mana yang diketahui kita ada banyak perkara-perkara yang melibatkan pelesenan. Contohnya, kalau kita nak buka ladang unggas, kita nak buka, kalau mungkin di ada setengah negeri nak buka ladang kinzir. Jadi ada perkara-perkara syarat-syarat yang tertentu lah. Dan inilah pegawai di bahagian regulatory mengambil peranan untuk membuat pemeriksaan ataupun lawatan, siasatan ke lapangan. Adakah ladang tersebut comply dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak jabatan. Okey, sekiranya dah comply, maka kita boleh keluarkan lesen dan ladang tersebut boleh beroperasi lah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey. Dan seterusnya juga fungsi pegawai di bahagian regulatory ini juga terlibat dalam seperti mana kita maklum tentang penguatkuasaan Akta Kebajikan Haiwan. Okey, yang saya percaya pada waktu ini sudah timbul banyak kesedaran masyarakat berkenaan dengan kebajikan haiwan. Yang mana saya dapat lihat, saya percaya kebanyakan daripada kita sudah ada media sosial. Dan yang paling saya lihat kemuncaknya kesedaran ini timbul apabila berlakunya kes kucing Dobby lah. Kita lihat pada tahun 2018 kalau tak silap saya. Kucing Dobby di Selangor yang mana ada kes yang orang ambil kucing yang pregnant tu masuk dalam dryer dan dia inilah dia menggerakkan lah ataupun memanaskan dryer tu dan kucing tu mati dalam dryer. Jadi itu adalah salah satu kes yang famous dan kita ambil tindakan di bawah Akta Kebajikan Haiwan. Dan di samping tu adalah banyak lagi kes-kes yang berkaitan lah di bawah Akta Kebajikan Haiwan. Dan juga pegawai regulatory ni juga terlibat dalam tentang pelesenan, tadi saya sudah cerita pasal pelesenan tentang rumah-rumah sembelih, tentang audit-audit, contohnya macam audit di luar negara. Contoh sebab kita ada mengimport daging daripada luar negara, contoh daripada India, daripada Pakistan, daripada bagian negara luar lah, dan juga produk-produk hasilan haiwan. Jadi pegawai-pegawai inilah yang akan ke luar negara, ke rumah-rumah sembelih dan juga ke food processing plant di luar negara tersebut dan membuat pemeriksaan lah bersama dengan pihak Jabatan Agama Islam lah, JAKIM, yang mana JAKIM akan menentukan dari aspek sembelihan halal dan sebagainya dari sudut agama, dan pihak DVS dari sudut kualiti lah, yang mana kita kena pastikan produk ataupun daging tersebut bebas daripada antibiotik, bebas daripada hormon, bebas daripada segala bahan-bahan busukan kimia, biologik ataupun fizikal. Dan kita akan akuilah bahawa rumah sembelih ataupun kilang tersebut menghasilkan produk makanan yang selamat untuk digunakan dan dimakan oleh manusia. Jadi itulah sedikit sebanyak tugas pegawai-pegawai di Jabatan Perkhidmatan Veterina secara umum dan secara khusus di bahagian regulatory. Itu saja daripada saya. Terima kasih Dr. Ashraf. Jadi kita dah nampak sikit gambaran bahawa bidang kerjaya dalam veterina ni luas sebenarnya. Cuma saya nak balik semula kepada Dr. Farhan. Saya ada sedikit tertarik lah bila awal tadi doktor ceritakan tentang pengkelasan haiwan ni tak sama macam manusia. Even kalau doktor perubatan biasa, doktor perubatan yang bekerja dengan manusia ni, dia ada perkhususan yang berbeza. Ada yang bahagian mata, ada bahagian jantung dan sebagainya. Jadi adakah untuk seorang doktor veterina ni dia kena belajar anatomi hampir semua haiwan dulu ke ataupun macam mana biasanya pada peringkat awal? Kalau doktor boleh kongsikan. Okey, menarik soalan tu. Kadang-kadang ada orang kata apa, orang kata bila cakap doktor veterina ni dia assume kita ni tahu semua jenis haiwan. Macamnya katak ke lipas ke contohlah kan. Kalau budak-budak tanya. Tapi yang sebenarnya doktor veterina ni secara asasnya kita akan pergi, kalau dalam kurikulum kita adalah pada haiwan-haiwan domestik yang kita panggil. Haiwan-haiwan yang domestik ni haiwan-haiwan kesayangan. So kucing, anjing, and then haiwan-haiwan domestik, and then haiwan-haiwan produksi.
seperti lembu, kambing, bibiri, kerbau, dan termasuk equine, kuda, termasuk unggas, dan juga haiwan-haiwan eksotik lah ya. So dalam kita punya kurikulum doktor veterina selama 5 tahun ni, so kita akan utamakan kepada haiwan-haiwan domestik ni lah. So daripada tahun 1, pelajar-pelajar akan didedahkan tentang anatomi haiwan-haiwan kesayangan yang saya sebut tadi tu, sehinggalah bila mereka masuk ke tahun pengajian tahun 4 dan 5, kita akan fokus kepada penyakit-penyakit haiwan lah. Penyakit-penyakit tu pun akan mengikut spesies ya. Cat and dog diseases, ruminant diseases, equine diseases, exotic diseases, swine diseases. So cara kita maksud saya, kita memang fokus kepada spesies-spesies domestik. Ya. Baik, jelas dekat situ doktor, Alhamdulillah. Sebab kalau tak, saya pun sebenarnya antara orang yang tertanya juga benda tu. Itu yang menimbulkan persoalan. Jadi saya ingat benda ni pun mungkin berguna untuk mereka yang nak, mungkin ada minat nak pergi ke bahagian veterina, tapi mungkin dia macam, wish takkan aku nak kena tahu semua kan pasal binatang daripada A sampai Z. Maknanya kalau masuk zoo tu daripada haiwan memula dekat exhibit depan sampai exhibit belakang dia kena kenal lah. Maknanya jelas dekat situ. Okey, berbalik kepada Dr. Afiq sebagai seorang pengamal di klinik veterina, boleh doktor cerita sedikit sebanyak tak antara yang kes-kes yang biasa orang rujuk di klinik dan apa antara cabaran yang terbesar yang biasa orang rujuk ke klinik? Okey, terima kasih. Jadi biasa kalau dekat klinik ni kita akan banyak jumpa kes-kes yang berkaitan dengan kucing, anjing. Anjing pun adalah, walaupun ramai juga yang persoal kan kenapa adakah kalau kita ambil pet ni kita kena pegang anjing, kena pegang haram kan. Jadi memang ada. So itu merupakan cabaran lah. Salah satu cabarannya kita dari segi mungkin setengah-setengah orang tak boleh berdepan dengan anjing, tak boleh pegang anjing ke apa. So kalau doktor veterina sebenarnya ada cara. Maknanya kalau kita nak pegang anjing, kita nak pegang haiwan-haiwan yang najis berat ni, kita ada cara lah. Macam mana kita nak menyucikan diri. Dan kita kena ada tujuan lah. Maknanya tujuan kita ialah untuk merawat. Jadi tidak ada isu sebenarnya. Dari Islam pun tidak ada isu. Kita maknanya kita kena Islam pun menekankan untuk kita berbuat baik terhadap haiwan, termasuklah haiwan-haiwan yang najis berat. Jadi biasanya kita akan jumpa yang tu yang common, kes-kes dekat kucing, anjing. Tapi ada jugalah sesetengah, kadang-kadang ada orang akan bawa burung ataupun haiwan-haiwan eksotik seperti kura-kura, ikan pun ada. Saya baru dapat panggilan telefon nak tanya macam mana, dia call tadi, dia tanya, Assalamualaikum doktor, saya ikan saya nak mati, dia kata. Ikan pun ada, ikan nak mati, ada tak cara nak buat, maknanya nak selamatkan ikan dia lah. Jadi memang kita akan tengok, maknanya kita akan terima kes tu, tapi dari segi macam mana kita nak masa kita belajar dekat universiti, memang kita akan belajar secara basic, maknanya asas sahajalah macam mana penyakit ikan, penyakit pada kucing, pada anjing. Tapi sebenarnya untuk dapatkan skill tu kita perlu praktis, maknanya tak semestinya teori saja kita dapat. So semasa saya bekerja dekat mula-mula kita keluar daripada universiti, kita perlu dapat pengalaman dulu. Macam contoh, macam banyak kes yang benda yang perlukan pengalaman ni ialah dan kita kena ada mentor lah. Mentor kita, maknanya senior kita, dia yang akan ajar. Sebab kat universiti dia akan ajar basic, macam contoh nak buat operation, contoh operation untuk mandulkan kucing. So itu benda basic kita akan buat lah masa student dulu. Saya dengan Dr. Fahan, saya rasa semua orang lah masa belajar dulu memang takut kalau time-time surgery ni, kerana doktor, kita punya lecturer ni sangat garang. Sangat-sangat garang. Jadi kita, macam mana kita nak belajar, kita akan buat program
catch and neuter and release. Jadi kita kena tangkap haiwan-haiwan jalanan, kucing jalanan untuk kita buat rawatan lah, buat spay, dan kita praktis dari situ. Jadi daripada situ kerana dia takkan dekat universiti hanya boleh ajar satu area saja. Jadi dekat yang lebih tu kita kena belajar masa dekat ni lah, kita akan dapat cabarannya, kita akan dapat masa praktis. So masa praktis tu kita akan belajar macam mana nak buat dengan lebih detail. Contohnya macam mana kita nak buang batu karang, yang banyak paling common lah, batu karang pada kucing, patah, accident, apa lagi banyak lagi lah. So daripada situ kita belajar dengan senior kita, baru kita dapat praktis lah, maknanya dia melalui mentor. Okay. Okay, terima kasih Dr. Afiq. Okay, kita setakat ni ada satu soalan daripada pendengar. Jadi soalan ni saya mungkin buka pada tiga-tiga panel kita lah. Soalan ni agak umum. Jadi pertanyaan pendengar kita, Nabila, dia tanya, wildlife veterina ada permintaan yang tinggi tak di Malaysia? Satu. Dan yang kedua, soalan dia, adakah betul graduan luar negara dalam bidang veterina ni kurang nak dibandingkan dengan graduan dalam negara lah, macam lepasan UMK ataupun UPM. Maknanya dari segi prestasi tu agak kurang memberangsangkan berbanding graduan tempatan. Jadi benda ni betul ke tak? Yang ni kita buka kepada tiga-tiga panel lah. Jadi saya persilakan mana-mana dulu untuk jawab dan beri ulasan pada soalan ni. Okay, saya tambah dululah. Untuk vet dari luar negara kan, jadi saya ada kawan lah daripada, memang kalau vet daripada luar negara ni maknanya daripada Indonesia, termasuklah daripada US dengan UK kan, New Zealand dan New Zealand. Jadi kenapa tak ramai kerana sebenarnya kita nak dapat beasiswa tu yang susah lah. Daripada kalau ada JPA pun, tak silap saya, kawan saya itu pun 1 tahun hanyalah dalam 2 orang je yang dia JPA hantar untuk pergi ke New Zealand. So jadi sebenarnya tak berapa ramai. Kalau macam sesiapa yang berminat untuk sambung ke luar negara, kita terpaksa guna modal sendirilah untuk dan jadi kosnya agak tinggi. Itulah yang saya tahulah untuk. Tapi dari segi kelebihan dia, kalau macam kita dapat daripada negara-negara sebenarnya vet dekat overseas, macam contoh di New Zealand, US, UK, dia orang lebih high standard lah berbanding dengan Malaysia. Dia orang ada accreditation yang agak tinggi kerana dia orang punya vet pun lebih maju. Dari segi kalau untuk dari spesifik untuk praktis macam doktor untuk klinik, mereka dah ada specification lah, maknanya doktor kucing dia boleh sambung kepada untuk cat saja, feline specialist lah, dia akan ada specialist. So tapi dekat Malaysia belum ada lagi. Kita kalau nak sambung specialist, kita perlu ke luar negara. So itu pun menggunakan modal sendirilah. Kita tak boleh tak ada susah nak dapat sponsor. So mungkin Pak An boleh tambah dari segi tu. Apa lagi yang nak komen? Okey, saya nak komen tadi ada yang soalan yang kedua yang berkaitan dengan graduan veterina luar negara kurang memberangsangkan, kurang berkualiti berbanding orang kata berbanding graduan tempatan. Saya rasa untuk menjawab soalan tu dia orang kata bergantung kepada individu lah ya. So kalau individu tu belajar bersungguh-sungguh masa degree time, so saya rasa dia akan jadi doktor veterina yang bagus lah. Kalau dia dapat banyak exposure masa dia degree, dia akan jadi doktor veterina yang bagus. Untuk makluman semua, kita di Malaysia ni, veterina ni dikawal oleh Majlis Veterina Malaysia, dan kita ada satu maksudnya education punya komiti, dan education committee ni akan menentukan mana-mana sekolah veterina, fakulti veterina di luar negara, adakah mereka punya kurikulum tu mencapai standard yang diinginkan oleh komuniti veterina di Malaysia.
So universiti luar negara ni dia akan hantar kurikulum kepada kita untuk kita nilai, dan kita pun boleh pergi ke sana untuk melawat dia punya facility. So kalau kita bersetuju dengan mereka punya standard dan kualiti, so kita akan iktiraf lah pengajian doktor veterina daripada sesebuah universiti itu di luar negara. So setakat ini kebanyakan ada banyak jugalah universiti yang apply untuk dapatkan accreditation ataupun dapat periktirafan dari Majlis Veterina Malaysia seperti di Indonesia. That's why untuk orang Malaysia, ramai ni mereka ni pergi ke Indonesia untuk buat vet lah sebab dekat, dan dia punya yuran pun lebih murah lah berbanding kalau pergi ke negara-negara yang lebih maju. Seperti mana yang Dr. Afiq beritahu tadi, tapi of course lah, orang kata apa ni, quality graduan kalau daripada United States ke UK, Australia dan sebagainya tu lebih ke hadapan lah, disebabkan industri veterina mereka sendiri tu besar dan mereka pun mencapai accreditation ataupun standard yang lebih tinggi berbanding kita. Dan soalan pertama yang berkaitan dengan wildlife vet tu, adakah ada orang kata apanya demand? So saya rasa untuk jawab soalan tu, demand tu bergantung pada industri wildlife di Malaysia. Industri wildlife lah, maksud saya yang berkaitan dengan wildlife. Antara yang berkaitan dengan wildlife kat Malaysia ni, di zoo, pusat-pusat pemeliharaan wildlife, contohnya di Sepilok di Sabah, kita ada jadi kalau kita tengok kat sini, demand tu ada. Tapi kalau nak cakap demand tu terlampau tinggi pun tidak juga, disebabkan oleh industri ataupun bidang wildlife di Malaysia ni pun masih lagi membangun lah bagi pendapat saya. So banyak lagi ruang, banyak lagi yang boleh ditambah baik. And then at the same time, kalau semakin ramai doktor veterina yang berminat dengan wildlife, so dia akan sama-sama membentuk orang kata apa, komuniti veterina dalam bidang wildlife tu sendiri. Itu saya punya komen. Okey, saya nak Terima tambah kasih. sedikit apa yang dibicarakan oleh Dr. Farhan dan juga Dr. Afiq tadi. Jadi tadi pun kita boleh tengok sedikit sebanyak Dr. Farhan pun dah ada menjawab soalan yang pertama berkaitan dengan wildlife. Jadi saya nak tambah sedikit. Jadi untuk makluman para pendengar sekalian, di Jabatan Perkhidmatan Veterina kita ada kita panggil pegawai kader ataupun kita ada sistem perkaderan, iaitu pegawai veterina di Jabatan Perkhidmatan Veterina dipinjamkan ke jabatan berkaitan, contohnya di perkhidmatan. Okey, memang ada lah kita punya pegawai veterina yang bekerja di Jabatan Perkhidmatan. Dan memang maksudnya di sini saya nak nyatakan memang sebenarnya tak semestinya kalau kerja di Jabatan Veterina tu tak ada tempat lah untuk siapa yang minat wildlife. Jadi memang kita alu-alukan, walaupun mungkin mereka tak tahu pathway ataupun macam mana nak masuk menjadi pegawai veterina yang terlibat dengan wildlife. Mereka boleh masuk Jabatan Perkhidmatan Veterina dan boleh mohon untuk dikaderkan di Jabatan Perkhidmatan. Okay, jadi untuk yang soalan yang kedua pula berkenaan dengan kompetensi pelajar luar negara apabila kembali tu, saya pun setuju dengan pendapat Dr. Farhan dan juga Dr. bawaan kutu dan sebagainya. Jadi mungkin di negara yang 4 musim penyakitnya berlainan. Contoh kalau mereka mungkin belajar ilmu veterina di US ataupun di Eropah yang mempunyai musim 4 musim, jadi mungkin penyakit itu ada tetapi agak kurang lah kalau nak dibandingkan dengan Malaysia. Itu saya punya nilai perkongsian dan juga pendapat lah. Saya kembalikan kepada pihak moderator. Okey, terima kasih Dr. Ashraf. Saya nak kembali ke Dr. Farhan. Okay. Jadi Doktor, untuk katakan untuk seorang pelajar lepasan SPM yang berminat untuk pergi ke bidang veterina, jadi apa persediaan yang dia perlu buat?
Maknanya kita ni fokus pada lepasan SPM ataupun mungkin calon SPM tahun ni lah. Maknanya dia kena tahu apa subjek yang mungkin dia perlu beri perhatian yang lebih sikit ke, dekat mana yang dia kena tingkatkan dan sebagainya. Silakan Doktor. Okey. Untuk masuk ke yang basic yang pertama, pointer mesti 3.5 lah, 5 ke atas. Dan sekarang ni disebabkan oleh orang kata apa, tempat tu agak limited. Setahun tu kita di UPM mereka terima dalam 100 hingga 120 orang, dan di UMK kita 40 ke 45 orang. Jadi disebabkan tempat tu agak limited, and then ramai yang minta pun pencapaian mereka dari segi akademik pun sangat baik lah ya, 3.8, 3.9 dan 4.0. Tapi ada satu lagi yang part yang paling penting adalah pada temuduga tu sendirilah. Jadi apabila mereka ni submit permohonan kepada UPU, dan UPU akan maklumkan kepada kita untuk melihat adakah calon-calon ni telah memenuhi kriteria, dan kita akan bagi feedback kepada UPU, dan seterusnya kita akan panggil mereka lah untuk ditemuduga. Itu jawapan saya. Baik, jelas di situ Dr. Farhan. Terima kasih. Okey, jadi berbalik kepada Dr. Afiq. Kita ada soalan daripada pendengar. Yang ni pun mungkin Doktor boleh tambah juga nanti. Mungkin Dr. Farhan dengan Dr. Ashraf pun boleh tambah juga kemudian. Cuma saya nak minta Dr. Afiq kupas dulu ciri-ciri yang patut ada pada satu orang yang berminat nak jadi veterina. Adakah semata-mata cukup dengan dia sukakan haiwan ataupun kena ada ciri-ciri lain yang lebih spesifik? Silakan Doktor. Okey. Ciri-ciri Ciri-ciri ya betul. Yang pertama memang saya setujulah kalau dari segi kena ada minat lah. Maknanya itu yang paling penting. Sebab ada orang memang tak ada minat untuk jadi pada haiwan kan. Kalau kita dah ada minat pada haiwan, yang pertama kena minat pada haiwan itu sendiri. Yang kedua kena lebih independen lah. Kalau macam kerana vet ni dia tak ada pengkhususan jurusan lah dari segi, tak macam medical kan. Medical setiap benda dah ada spesialis masing-masing kan, contoh untuk mata dan sebagainya. Tapi kalau vet ni mostly kita akan buat sendirilah, sebab contoh macam daripada checking daripada kucing, haiwan kucing hinggalah ayam, burung, hingga eksotik lah macam cicak dan sebagainya. Lepas tu yang kedua, kita jugalah yang akan cover semua aspek lah untuk haiwan tu. Daripada gigi pun kita tak ada doktor gigi untuk haiwan, dan doktor haiwan jugalah yang akan jadi doktor gigi. Doktor haiwan jugalah yang akan jadi pakar untuk bius. Doktor haiwan jugalah yang akan buat operation dan tulang dan sebagainya lah. So kita kena cover, so lebih independen lah. Lebih apa yang penting ialah kita kalau dalam community vet ni sendiri, kita ada group masing-masing. Kita akan refer kepada siapa yang lebih ada experience lah dari segi contoh eksotik. Biasanya eksotik ni siapa yang contoh bekerja dekat zoo, mereka lebih banyak experience berdepan dengan haiwan liar, haiwan eksotik. So kita akan berbincang dengan mereka lah kalau kita ada jumpa kes yang agak jarang lah kita jumpa. Independent. Yang ketiga tu kena kuat lah. Kuat ni dari segi tenaga. Sebab kita akan berdepan dengan haiwan yang pesakit yang boleh menggigit, boleh mencakar, dan tak pandai bercakap. Jadi ciri-ciri ni kita nak lah. Maknanya kita kena berani untuk berdepan dengan situasi yang agak genting lah. Kadang-kadang kucing garang kan, kita tak boleh takut lah. So kalau kita takut, macam mana dengan owner tu sendiri yang bawa kucing kan. So dia pun akan rasa lebih takut daripada kita.
So diperlukan bantuan kita. So kita kena berani berdepan. Kadang-kadang ular pun ada, tapi dengan cara yang betul lah. Maknanya kita dekat universiti memang dia orang akan ajar macam mana kita nak handle haiwan-haiwan yang garang ni. Macam mana kita nak mengelakkan daripada kita kena gigit, kena cakar, dan pada masa yang sama kita tak nak mencederakan haiwan tersebut. Tak boleh berkasar. Kita tak bolehlah pukul kucing tu dah sakit. Lepas tu kita pergi pukul dia, tak boleh. So ada cara maknanya kita nak handle untuk elakkan daripada cedera lah. So itu sedikit sebanyak. Mungkin Dr. Farhan dengan Dr. Ashraf nak tambah. Satu lagi saya untuk ciri-ciri Dr. Weterinawan ni, saya rasa selain yang Dr. Afiq dah explain tadi, minat, suka pada haiwan, passion, saya rasa elemen yang penting untuk pelajar tu apabila masuk adalah bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh untuk belajar untuk jadi doktor veterina ni. Sebab program ini adalah perubatan, jadi orang kata agak sukar dan memerlukan orang kata usaha yang bersungguh-sungguh daripada semester 1 lagi sehinggalah mereka tamat hingga ke semester 10 lah. Sebab disebabkan oleh, maksudnya dia perubatan. Jadi pelajar akan belajar anatomi, pelajar akan belajar fisiologi, biokimia, akan belajar juga nutrition, akan belajar patologi, akan belajar medicine, penyakit-penyakit. Dan kita tahu doktor veterina ni untuk habiskan 5 tahun pengajian akan cover banyak spesies. Dan setiap spesies ni berbeza ciri-ciri. Kudanya dengan ada perbezaannya dengan ruminant, ada perbezaan dia dengan cats and dog, ada perbezaan dia dengan haiwan-haiwan eksotik, ada perbezaan dia juga dengan unggas. Jadi banyak spesies haiwan, and then dari segi perubatan pun agak berbeza, penyakit pun agak berbeza. Jadi pelajar tu apabila dapat masuk ke program veterina, dapat fokus, bagi tumpuan dan bersungguh-sungguh lah belajar sehingga mereka tamat. Jadi saya rasa ciri-ciri pelajar veterina tu mestilah orang kata orang yang bersungguh. Dari Dr. Afiq beritahu independen, dan seterusnya ciri-ciri veterinawan adalah berani untuk ambil sesuatu risiko dan berani juga untuk buat yang terbaik untuk passion dia iaitu haiwan, dan at the same time dia give a good service kepada community, pada pets owner ataupun kepada farmer dan sebagainya. Okay, thank you. Okey, untuk saya pula nak tambah tentang apa yang dibicarakan oleh Dr. Farhan dan juga Dr. Afiq. Jadi yang saya nak tambah di sini sama ada pelajar ataupun mana-mana yang nak menjadi pegawai veterina. Jadi antara keperluan yang perlu ada pada mereka, pertama sekali pada saya adalah boleh bekerja dalam satu pasukan. Kerana macam kita tahu veterina ni kita involve dengan haiwan. Okey. Jadi kita memerlukan satu tim yang bagus lah, ataupun yang kita perlu saling memahami antara satu sama lain untuk kita menyelesaikan satu masalah ataupun kes. Sebab kita berhadapan dengan pasien yang tidak boleh bercakap ataupun yang mempunyai emosi yang kita pula tahu kan, macam kalau kucing ataupun anjing masuk ke klinik kita ataupun ke kita punya tempat rawatan, tengok kita pun mungkin dia dah tahu yang owner dia bawa dia ni dekat satu tempat yang dia tak biasa. Macam haiwan ni kalau kita bawa dia satu tempat yang baru, memang dia punya emosi akan jadi tak stabil lah. Memang selalunya owner akan cakap kat rumah dia baik, tapi tak semestinya apabila kucing ataupun anjing tu datang ke klinik, dia akan jadi sebaik kat rumah. Itu adalah satu cabaran pada kita lah. Dan yang kedua saya nak tambah adalah elemen kemahiran komunikasi yang tinggi lah. Yang mana kalau seorang pegawai veterina tu dia perlu menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan dia ataupun kepada peternak ataupun kepada pemain industri, maka soft skill, communication skill ni sangat penting agar peternak dapat memahami ataupun dapatlah apa yang disampaikan, agar dia punya ternakan dia dapat dipertingkatkan, sama ada sudut produktiviti ataupun dari sudut apa-apalah perkhidmatan yang kita bagi. Dan juga bukan sahaja komunikasi dengan peternak ataupun dengan owner, maka seorang pelajar ataupun pegawai tersebut juga perlu mempunyai kemahiran untuk berkomunikasi dengan haiwan tersebut. Bukan secara langsung, tetapi sebagai kita nak tahu apa dan juga bagaimana untuk kita tackle masalah atau penyakit yang sedang dihadapi. Menggunakan semua senses yang ada. Guna mata, hidung,
menggunakan deria jari dan juga sebagainya lah. Jadi ini adalah antara perkara-perkara ataupun soft skill yang perlu ada pada pelajar dan juga pegawai veterina. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih Dr. Ashraf, Dr. Farhan dengan Dr. Afiq. Seterusnya, saya ada soalan yang saya tak pasti kalau soalan ni boleh ditanya ataupun tak. Cuma soalan ni saya nak tuju pada Dr. Ashraf. Berkenaan dengan tadi masa awal Dr. Farhan terangkan tentang bidang-bidang veterina ni, saya tertarik tentang frasa yang menyebut kajian berkenaan penyakit-penyakit bawaan haiwan yang boleh berjangkit dengan manusia. Kalau kita tengok awal-awal masa kita ada COVID outbreak ni dulu, dikatakan benda ni berkait bawaan daripada haiwan. Jadi di Malaysia, ada tak daripada Jabatan Veterina buat juga kajian yang sama macam mana nak tahu transmission COVID ni awal-awal? Memang ada kena-mengena dengan haiwan tak? Yang tu soalan saya, Doktor. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi untuk soalan ni, adakah dia melibatkan penyakit COVID ataupun penyakit yang lain? COVID secara spesifik, tapi kalau secara umum kah Doktor boleh cerita juga contoh-contoh penyakit lain macam HFMD ke dan sebagainya, boleh juga Doktor? Okey, jadi pertama sekali berkaitan dengan COVID ni, jadi macam kita tahulah COVID ni kita dengar banyak-banyak, terlalu banyak lah teori dan sebagainya, daripada China mengatakan daripada kelawar, ada yang mengatakan daripada makan haiwan-haiwan liar dan eksotik dan sebagainya. Tapi yang ini kita pun masih tak boleh nak beri kata putus, sebab kita perlukan satu data ataupun satu kajian saintifik yang kukuh lah untuk kita memberi approve teori tersebut. Jadi di pihak veterina secara untuk makluman sekarang ni, yang kalau tak silap saya ada menjalankan kajian COVID, tapi transmission daripada human kepada kucing ataupun kepada haiwan. So far haiwan kepada manusia ni belum lagi. Yang kita buat kajian lah daripada manusia kepada haiwan. Ada tak kebarangkalian? Okey, kerana apa? Kerana sebab kita nak dapat sampel haiwan yang memang positif COVID ni susah. Kalau kita nak buat kajian human transmission kepada haiwan, itu lebih mudah kerana kita boleh tahu human atau manusia yang positif COVID dan kita boleh buat kajian kepada haiwan yang sihat. Tapi kalau kita nak cari haiwan yang dah confirm positif COVID-19 dan diberikan kepada human yang masih sihat, jadi itu agak sukar lah. Itu yang pertama lah. Itu yang kedua. Jadi untuk secara dasar masih kita tak boleh nak katakan lagi itu adalah kita katakan ada scientific approve yang memang meyakinkan bahawa COVID ni berpindah daripada haiwan kepada manusia. Itu masih tiada lagi lah kajian yang konkret dibuat. Dan untuk kajian-kajian lain pula memang kita dah buat banyak, contohnya tentang penyakit-penyakit berkaitan dengan FMD. Okey, mungkin di sini ada kesalahfahaman masyarakat. Sebagai contoh, di dunia haiwan kita memang ada penyakit FMD, foot and mouth disease, penyakit kuku dan mulut yang boleh menjangkiti lembu, kerbau, dan juga haiwan-haiwan lain lah. Dan di perubatan manusia kita ada penyakit HFMD, hand, foot and mouth disease. Dan mungkin mereka ada confuse adakah FMD di lembu atau kerbau tu boleh menjangkit kepada manusia. Dan secara dasarnya ialah tidak, kerana FMD pada haiwan adalah virus yang berlainan dan dia tidak zoonotik kepada manusia. Dan yang mana penyakit HFMD pada manusia tu adalah virus yang lain lah, yang strain lain. Tetapi macam penyakit-penyakit lain, contohnya macam penyakit demam Q ataupun Q fever, penyakit brucellosis, penyakit macam tuberculosis, yes, yang itu memang boleh penyakit lah daripada human, daripada manusia kepada daripada haiwan kepada manusia. Kerana itulah kita selalu menasihati orang awam agar sentiasa minum susu yang telah dipasture, yang telah dipasture lah, agar kita nak pastikan bahawa susu tersebut selamat daripada kuman-kuman berbahaya lah yang boleh membawa jangkitan pada manusia seperti brucella ataupun tuberculosis. Itu sedikit sebanyak daripada saya. Kalau ada panel lain yang nak tambah atau ada pandangan lain, saya amat alu-alukan. Dr. Farhan ataupun Dr. Afiq ada nak tambah ke?
Okey, untuk penyakit berjangkit ni biasanya kalau dekat haiwan kesayangan ni memang ada, dan kalau kita sebagai doktor kita akan terus bagi tahu owner lah. Memang sangat penting untuk kita jaga. Macam contohnya penyakit sporotrichosis ni lah. Penyakit sporo ni memang penting kerana memang boleh berjangkit daripada kucing, boleh berjangkit dengan manusia. Kalau kita digigit, dia penyakit sporo ni adalah penyakit fungus, dan memang pilihan yang kita ada tu memang tak banyak lah. Kalau macam contoh, kalau dah teruk, sama ada kita nak kena put down ataupun kita nak teruskan rawatan, kerana adanya risiko dia boleh kena pada manusia. So itu yang kita dah tahulah. So selain daripada tu, penyakit toksokara lah, toksoplasma lah. So apa yang kalau untuk ibu yang mengandung lah, biasanya kita tak galakkan lah kalau untuk dia handle najis, kerana kita tahu penyakit tu merebak melalui najis. Maknanya kalau kita untuk kucing kat rumah nak bersihkan najis dia, suruhlah orang lain, bukannya ibu mengandung, kerana kita takut risiko benda itulah. Memang ada dekat kucing, memang kadang-kadang dia pun tak ada symptoms. Dia tak ada symptoms, tiba-tiba dia ada. So kita tak nak benda tu berlaku. Jadi dari segi kalau vet memang dia akan beritahu lah bila kita suspect benda yang berjangkit. So kita akan beritahu owner macam mana nak handle. Dan juga memang dah ada lah, macam ada yang dah kena, contoh dekat tangan semua, saya akan suruh terus pergi jumpa doktor dekat klinik lah, kalau dan beritahu yang kucing saya pun ada benda ni. Saya betul fungus lah, penyakit fungus macam dermatophyte, itu pun ada dekat anjing, dekat kucing. Dan biasanya yang kena adalah budak-budak, kerana budak-budak dia suka main dengan kucing kan, suka main kucing. Dan juga imun sistem budak-budak dengan orang yang tua lah, biasanya imun sistem dia tak tinggi, so dia senang kena penyakit fungus ni. So itulah sedikit sebanyak kalau tentang haiwan. Okey, terima kasih Dr. Afiq dengan Dr. Ashraf. Okay, berbalik kepada Dr. Farhan. Jadi kalau macam bidang perubatan, saya jadi kekok pula nak sebut bidang perubatan manusia. Bidang perubatan yang normal, bukan veterina ni, kita tahu dia ada proses sebelum dia keluar tu dia kena lalui, dipanggil housemanship. Jadi kalau macam doktor veterina ni, saya ingat mungkin Dr. Afiq ada sebut tadi, cuma saya agak kurang jelas lagi, mungkin doktor boleh terangkan lagi. Dia ada tak proses macam dia kena pergi praktikal dulu ke, macam doktor manusia lah, dia pergi HO dulu baru keluar jadi MO? Adakah untuk veterina ni sama juga laluan ni macam tu? Okay. Untuk makluman semua, untuk bidang veterina ni kita tidak ada housemanship lah, semacam medical doctor. Tak ada housemanship. Tapi apabila pelajar tu di semester akhir, so kita ada satu sistem kita panggil sebagai comprehensive exam. So comprehensive exam ni dia akan menilai kelayakan seseorang pelajar tu, adakah mereka ni layak atau tidak untuk jadi doktor veterina. So sekiranya mereka lulus, so barulah mereka akan diiktiraf sebagai doktor veterina yang bertauliah dan akan mengangkat sumpah dan terus akan praktis lah apa yang bidang yang mereka minat. Dan selalu kalau kita tanya pelajar veterina ni, memang comprehensive exam ni satu yang mereka takut lah, risau dan perlukan persediaan yang mencukupi. Sebab kalau mereka tidak lulus peperiksaan ni, mereka perlu lagi untuk repeat, ulang lagi sesi-sesi, maksudnya ulang lagi kelas sebelum mereka boleh sit kali kedua untuk peperiksaan ini, dan mereka akan diiktiraf sebagai doktor veterina. So tadi saya jawab soalan tadi, kita tak ada sistem yang housemanship lah seperti di medical doctor. So selepas mereka mengangkat sumpah, graduan ni mereka tu boleh terus praktis dalam bidang ataupun industri yang mana-mana yang mereka berminat lah. Okay, faham doktor. Terima kasih atas pencerahan. Sebab yalah, saya pun bimbang juga kalau lah tiba-tiba nanti ada yang kata saya tengah buat housemanship tapi veterina, tu pelik pula dengar kan. Jadi kita dapatkan pencerahan daripada orangnya.
Jadi balik semula kepada Dr. Ashraf. Masih lagi nak tanya dalam kerangka Jabatan Veterina juga. Pengalaman doktor sendirilah bekerja di Jabatan Veterina, apa yang orang kata insiden yang bagi doktor besar lah selain daripada kes yang doktor sebut tadi 2018, kes dera kucing tu, apa lagi antara insiden yang doktor rasa satu benda yang jarang diketengahkan kepada umum tapi benda tu agak besar pada Jabatan Veterina yang dah dilakukan setakat ni? Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Jadi di sini saya suka untuk highlightkan bahawa Jabatan Veterina juga merupakan adalah frontliner. Okey, tapi frontliner kepada penyakit-penyakit haiwan lah. Okey, yang mana sebagai contoh saya nak ambil contohnya penyakit rabies. Okey, yang mana secara personal ni saya memang terlibat langsung secara langsung untuk dalam usaha kita mengekang penularan penyakit rabies di Sarawak. Okey, yang mana sekarang ni masih lagi secara aktif dijalankan proses ataupun kita panggil kaedah-kaedah untuk mengawal agar ia menular ataupun merebak dengan lebih pantas lah. Jadi memang kalau anjing yang rabies, kita perlu tahu bahawa rabies ni memang boleh sakit kepada manusia. Yang bukan ialah zoonotic disease lah, penyakit zoonotik. Jadi kita memang secara aktif kita membuat kempen dan juga kita secara aktif kita menyuntik vaksin rabies lah kepada haiwan-haiwan atau kepada anjing-anjing yang berada di kawasan yang terjangkit. Dan juga yang mana anjing-anjing liar yang tidak bertuan. Okey, yang kita panggil stray dogs lah. Okey, yang mana berkeliaran. Mereka ini berpotensi untuk membawa penyakit rabies. Okey, jadi anjing-anjing ini kita bekerjasama dengan pihak PBT, okey, dengan majlis daerah dan juga dengan semualah ada juga agensi lain yang terlibat di bawah NADMA. Okey, ada juga terlibatkan dengan bomba, dengan JPAM dan sebagainya. Kita menangkap anjing-anjing tersebut untuk kita lupuskan, untuk kita memutuskan rangkaian penyakit rabies di Sarawak ini. Okey. Dan yang kedua adalah suka saya highlightkan juga tentang bagaimana di Kelantan sendiri kita pernah alami pada tahun 2017 penyakit sesama burung, iaitu HPI, Highly Pathogenic Avian Influenza. Pun penyakit sesama burung ini adalah berjangkit kepada manusia. Jadi ia sangat bahayalah. Dan pihak Jabatan Veterina mengerahkan semua staf kaki tangan dia, bukan sahaja di negeri Kelantan tapi di seluruh Malaysia lah. Daripada negeri Perlis, daripada negeri Selangor, Pahang, Johor, untuk sama-sama turun ke Kelantan untuk menghapuskan ayam ataupun unggas lah. Okay? Sama ada burung ke, ayam, itik dan sebagainya. Untuk mengekang, memutuskan rantaian penyakit sesama burung ini. Dan kami itulah tangkap ayam tu bukannya pada waktu siang, kita buat pada waktu malam. Memang pada waktu malam tu kita pakai PPE seperti mana yang pihak KKM pakai sekarang. Kita pakai pada waktu tengah malam dan juga kita mengejar ayam tersebut. Ada yang ayam tidur atas pokok, ada yang panjat pokok, ayam yang bersembunyi di bawah rumah, kita masuk bawah rumah sampai dia tersadung longkang, tergolek dan sebagainya lah. Itu adalah pengalaman lah yang dapat dikongsi. Okay? Dan ayam-ayam ini akan dilupuskan dan ditanam di kawasan yang telah dinyatakan lah, ditetapkan, dan perlu selepas dia dilupuskan kena buat report polis, okay? Dan juga kita perlu laporkan kepada bilik gerakan, dan ada setengah tu memang samalah macam mana pihak anggota KM sekarang, bukan dia tak cukup tidur dan sebagainya lah, tetapi perkara ni kurang lah diceritakan. Tetapi secara memang secara dasarnya itulah yang berlaku, dan alhamdulillah penyakit sesama burung dapat diputuskan dan kita telah berjaya bebas lah daripada penyakit sesama burung tu dalam 3 atau 4 bulan selepas kita detect wabak tersebut. Jadi di sini juga saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi itu sedikitlah perkongsian daripada saya. Menarik Dr. Ashraf, saya pun baru tahu cerita tu sebenarnya. Jadi saya tengah membayangkan lagi pakai PPE nak kejar ayam. Memang agak Saya nak tambah satu boleh ke? Dr. Sila. Ada satu penyakit orang kata apa yang berasal yang start first isolate penyakit zoonotik iaitu penyakit Nipah.
penyakit nipah ni lah penyakit zoonotik yang berasal daripada kinzig ataupun babi. Dan penyakit ni menggemparkan satu dunia lah, bukan setakat di Malaysia pada tahun 1997-1998. Dan penyakit ini, nama dia kita panggil sebagai nipah virus, dan perkataan nipah tu sendiri pun berasal pada satu kampung, iaitu kampung Nipah di Negeri Sembilan. Jadi penyakit nipah pun ni disebabkan oleh kelawar. So bila kelawar tu dia pergi ke kawasan ladang kinzig, so dia pun urinate, kencing, dan air kencing kelawar ni kena kepada babi, dan babi tu orang kata apa, develop lah satu penyakit baru. Dan Malaysia dikenali sebagailah negara pertama yang berjaya, negara pertama yang isolate kes ni. Dan kes ni, orang kata penyakit ni adalah penyakit zoonotik lah. Dia boleh transmit daripada haiwan, iaitu daripada kinzig kepada manusia. Dan tak salah saya pada tahun 1997-1998 tu, dah 200 orang orang kata apa, mati disebabkan oleh penyakit ni lah, terutamanya peternak kinzig. Dan mengikut pembacaan saya tengok di orang kata apa, di internet, mereka kata ada possible yang kita, kalau penyakit ni tak dikawal dengan baik, so kita kemungkinan boleh ada pandemik lagi di masa-masa depan, iaitu disebabkan oleh penyakit nipah. Dan sekarang ini untuk makluman semua, penyakit ni tak ada lah di Malaysia, sebab kita dah berjaya kontrol pada tahun 1997 hingga tahun 2000. Tetapi penyakit nipah ni masih ada lagi di negara seperti India dan juga Bangladesh. Itu sahaja saya nak share dengan hadirin yang hadir pada hari ini. Okay, terima kasih Dr. Farhan. Sebenarnya saya pun dah nyaris terlupa tentang virus nipah. Bila doktor sebut baru saya teringat. Sebab masa tu pun saya baru darjah 1 tu, tahun 97. Oh, okey. Okey, saya nak balik ke Dr. Afiq. Okey, doktor boleh kongsi tak kalau adalah pengalaman yang agak menyayat hati ketika sepanjang doktor praktis sebagai doktor veterina di klinik? Yang ni pun kita nak tahu juga, maknanya kena mungkin boleh jadi persediaan lah untuk bakal doktor veterina. Takut nanti sekejap lagi owner menangis ke, dia lagi kuat menangis pada owner ke, nak kena expect juga tu. Silakan Dr. Afiq. Okey, terima kasih. Okey, betul, memang bila kita dah memang ada jugalah cerita-cerita yang menyayat hati tu, memang ada. Sebab berbeza dengan manusia, kita doktor haiwan, kita memang ada setengah kes di mana kita terpaksa berterus terang lah kepada owner kalau kucing ataupun haiwan kesayangan dia memang tak dapat nak diselamatkan atau mempunyai penyakit yang tidak boleh dirawat lah. Sebagai contoh, biasanya anjing lah berlaku dekat anjing di mana dia dah bela daripada kecil sampailah besar, sampailah ke umur belasan tahun kan. So ada ketika lah macam biasanya anjing ni dia lebih prone untuk dapat kanser. Dia 4 daripada 6 ekor lah. So kalau dah tua memang ada chance untuk dapat kanser. Biasanya kanser ni yang tidak boleh dirawat lah. Kalau tidak boleh dirawat, so kita terpaksa berterus terang kepada dia yang penyakit ni tidak boleh dirawat. Dan ada sampai satu masa di mana kalau haiwan tu terseksa lah, macam tak mati tapi dia sakit, maksudnya dalam keadaan kesakitan dan kita tak boleh rawat, kita terpaksa put down lah. Kita akan bagi suggestion untuk put down. Maknanya put down tu maksudnya memberi injection, suntikan untuk ubat tidur. Maknanya kita akan bagi ubat tidur, maknanya kita terpaksa ni lah. So untuk avoid daripada suffering lah, to avoid suffering. So biasanya kalau untuk first time memang kita pun sendiri sebagai doktor veterina, kita pun takut, kita pun sedih untuk buat. Tapi bila kita dah lama, dah hari-hari, kadang-kadang 1 minggu pun dah ada 2-3 kes, so kita dah biasalah. Maknanya itu yang kita kena berdepan jugalah. Maknanya kita sometimes we have to let go of the animal. And then sebagai doktor pun kita akan rasa sangat frust bila kita dah cuba buat yang terbaik dan ada juga yang tidak respon lah pada treatment tu.
So kita walaupun orang kata apa, uh, maknanya kita ni di vet ni bisnes kan, lebih kepada bisnes, tapi kita pun bukanlah sekadar maknanya kita just nak charge orang je, bukan macam tu lah. Kita pun ada tanggungjawab, maknanya kita pun ada tanggungjawab, kita ada rasa simpati terhadap haiwan tu memang ada. Dan uh, ramai yang sebenarnya takut kalau nak bawa kucing ke anjing kan. Kadang-kadang orang banyak yang mesej saya ni, dia tanya, kucing saya demam, kucing saya sakit, uh, berapa kos ni? Dia sangat risau pada kos. Sebenarnya tak perlu risau. Kita bawa dulu kucing kita, bawa dulu anjing kita. Tak sebenarnya masuk bilik rawatan tu, doktor tu terus charge 200. Tak ada. Sebenarnya tak macam tu. Kita memang ada tanggungjawab vet. Contohlah emergency kecemasan, kucing tu dilanggar. Contohnya satu kes kucing tu dilanggar dan orang tu jumpa kucing tu. Of course itu bukan kucing dia. So mungkin dia tak mempunyai wang, tapi dia boleh bawa sebenarnya. Dan menjadi kesalahan untuk vet tu kalau dia reject kes tu. Sebab kes kecemasan macam ni kita ada apa kita panggil ikrar lah, ikrar veterinar ni, kita perlu rawat dulu haiwan tu. So tentang bayaran tu mungkin kemudian kalau tak mampu, kita boleh berbincang dengan vet tu sendiri. Kita tak payah takut dengan charges dan sebagainya. Sebab benda tu adalah budi bicara, atas budi bicara. Ramai orang takut sebab tu tak bawa kucingnya, dah berhari-hari tak sakit. Kan? Berhari-hari dah seminggu tak makan dan sebagainya. So bila dia datang dah teruk. Kita pun tak boleh nak rawat dah masa tu. Itulah sedikit sebanyak. Mungkin ada panel yang nak tambah. Okay. Mungkin belum ada kot. Okay, cuma soalan yang seterusnya ni saya buka pada tiga-tiga panel. Okay, kalau macam kita tahu, doktor perubatan biasa di Malaysia, dia berdaftar bawa MMC, dan apabila berlaku malpractice ataupun salah laku, lesen kedoktoran tu dia boleh tarik balik. Jadi adakah situasi yang sama berlaku pada seseorang doktor veterina? Katakanlah dia buat dah diberikan aduan dan sebagainya, jadi lesen dia boleh tarik balik ke ataupun macam mana? Okey, saya jawab soalan ni. Kalau di perubatan, mereka ada Malaysia Medical Council, kita ada Malaysia Veterinary Council atau kita panggil sebagai MVC, dan sekiranya ada kes-kes yang berkaitan dengan salah laku, sekiranya owner ni pemilik haiwan ni macam tidak berpuas hati, ataupun ada komuniti masyarakat tu nak buat laporan terhadap doktor veterina ni, mereka boleh hantar laporan kepada MVC, dan Malaysia Medical Council ni akan membuat siasatan lah. Dan sebagaimana yang tadi yang moderator maklum tu, dalam kes-kes tertentu ni, doktor veterina ni boleh dilucutkan sebagai doktor veterina yang bertauliah lah. Maksudnya dia nanti dia punya APC dia, dia setiap tahun kita akan doktor veterina ni akan apply dia punya annual practicing certificate APC. So kalau mereka ni ada kes-kes yang tertentu yang melibatkan malpractice, so mereka akan digantung ke dia punya APC ni, jadi dia tak boleh nak practice selama 1 tahun, selama 2 tahun. Dalam kalau ada kes-kes yang teruk tu, so mungkin akan dilucutkan lah sebagai doktor veterina. So menjawab soalan tu, jawapannya ya lah, betul. Okey, saya nak tambah sikit tentang apa yang dinyatakan oleh Dr. Farhan. Jadi memang tambahan kepada info Dr. Farhan tadi, selain memang kita ada badan yang mengawal selia, iaitu Majlis Veterina Malaysia ataupun Malaysian Veterinary Council MVC. Jadi sebenarnya setiap doktor veterina ini dia terikat di bawah Akta Doktor Veterina 1974. Ini adalah untuk makluman bahawa kita ada perundangan kita sendiri, iaitu Akta Doktor Veterina 1974. Yang mana segala yang dinyatakan oleh Dr. Farhan tadi, segala siasatan ataupun salah laku, dan juga hukuman-hukuman sama ada dikenakan penalti, digantung dia punya lesen ataupun dia punya APC, ataupun dibuang terus namanya daripada senarai daftar Doktor Veterina Malaysia. Jadi perkara itu memang ada tertakluk atau termaktub di dalam Akta Doktor Veterina 1974. Jadi memang
setiap doktor veterina yang praktis di Malaysia perlu menjagalah tingkah laku dan juga profesion mereka. Sekiranya mereka melakukan apa-apa perkara yang memalukan ataupun mencemarkan profesion veterina, mereka boleh dikenakan tindakan mengikut akta dan juga undang-undang tersebut. Okey, Alhamdulillah jelas. Maknanya di situ perlu ada ni lah kesediaan dari segi memikul amanah dan tanggungjawab bagi satu orang yang betul-betul nak memilih kejayaan sebagai doktor veterina. Maknanya bukanlah semata-mata kerana yang dirawat tu bukan manusia, maknanya boleh suka-suka hati. Jadi terima kasih Dr. Farhan dan Dr. Ashraf atas pencerahan. Okey, yang berikutnya saya nak kembali balik kepada Dr. Afiq. Okay, doktor, kalau misal kata yang doktor ada sebut tadi, kes-kes kecemasan ni, doktor veterina kena terima juga. Bermaksud dia memang tidak ada apa-apa syarat untuk menolak ataupun ada sesetengah kes yang atau keadaan yang membolehkan doktor veterina tolak kes tersebut. Ada tak? Okey, dari segi maksudnya kecemasan tu ialah maksudnya setiap doktor veterina memang ada ikrar untuk merawat haiwan lah dalam keadaan kecemasan. Maksudnya walaupun orang tu tak ada duit, walaupun haiwan jalanan, kita akan stabilize dulu. Maknanya apa yang kita buat tu kita kena terima, kerana kalau tak dia boleh report kita lah. Maknanya kenapa kita reject kes kecemasan macam ni. Adakah sebab secara asas lah kita punya basic lah, takkan kita tak boleh nak do something kan untuk haiwan tu. So memang tanggungjawab kita sebagai doktor veterina, kita kena rawat, kecuali tu kalau melibatkan keselamatan lah, macam contohnya kalau kes yang berbisa, haiwan berbisa, ataupun kita kes yang kita suspek haiwan penyakit berjangkit macam rabies dan sebagainya, yang tu kita boleh maknanya kalau kita suspek benda tu bahaya untuk kita, itu boleh kita maknanya kita laporkan kepada pihak yang lebih ni lah, lebih tahulah, contoh macam Jabatan Veterina dan sebagainya lah. So tapi kalau basic macam kalau kita bawa kucing yang tengah aksiden, kita akan rawat dulu untuk sebagai apa kita panggil ihsan lah, ihsan manusia, untuk bagi rawatan dulu. So tapi macam contoh kalau lepas daripada rawatan tu, kalau adanya perkara berbangkit macam contohnya macam kos untuk rawatan tu mungkin berbeza. Tapi kalau untuk rawatan asas tu mungkin semua orang boleh buat lah. Semua vet yang ada klinik, dia orang boleh buat basic punya. So kalau contoh macam perlukan operation dan sebagainya, itu memerlukan kos lah. Dan itu perlu berbincang pula dengan owner dia macam mana dia nak tentang pembayaran lah. So itu sahaja. Terima kasih Dr. Afiq atas pencerahan. Jadi Alhamdulillah sebenarnya kita dah lebih sejam bersiaran. Alhamdulillah banyak input yang menarik dan perkara yang baru, terutamanya pada saya sendiri. Banyak belajar dan diharapkan benda ni juga memberi satu pendedahan kepada bakal-bakal doktor veterina masa akan datang insya-Allah. Jadi sebelum kita habis, saya nak buka ruangan ni kepada umum, memandangkan soalan bertulis agak kurang banyak dan jumlah pendengar kita pun masih stabil. Jadi saya buka ruangan ni. Kalau ada yang nak bertanyakan soalan secara lisan, boleh tekan request untuk speaker, tetapi tolong hadkan soalan anda tak lebih daripada 2 minit. Maknanya kalau betul-betul panjang soalan tu, cuba ringkaskan. Kalau soalan tu agak-agak 6 muka surat, ringkaskan jadi 6 baris. Supaya tak ambil masa yang lama. Jadi kalau ada, boleh tekan request speaker dan saya akan approvekan dan boleh tanya kepada mana-mana kita punya panel malam ni insya-Allah. Jadi sementara itu, Dr. Ashraf, boleh Dr. cerita sikit lagi tak tentang Jabatan Veterina ni, selain kejaya-kejaya dalam
jabatan veterina secara am lah. Yang doktor boleh terangkan lagi sikit lanjut tentang kejaya ni. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi secara mungkin ada yang bertanya apakah kalau kita masuk sebagai pegawai veterinar dalam jabatan ni, kita akan ditempatkan di mana, kan? Jadi untuk makluman secara ringkas bagi menjawab soalan moderator tadi, jadi sekiranya mana-mana individu yang berminat untuk menjadi pegawai veterinar di dalam kerajaan, ya, iaitu bekerja di Jabatan Perkhidmatan Veterinar, jadi mereka akan ditempatkan sama ada pertama sekali di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri seperti mana saya lah. Okey, kita bekerja di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri dan di situ terpulalah kita akan ditempatkan sama di bahagian-bahagian, sama ada bahagian macam saya di bahagian regulatory, ada mungkin ditempatkan di bahagian kesihatan. Okay, bahagian kesihatan mungkin akan itulah akan membuat kerja-kerja berkaitan dengan kawalan penyakit, tentang surveillance penyakit, tentang ataupun rawatan dan sebagainya lah. Dan mungkin juga akan ditempatkan di bahagian industri, okay, yang mana akan membantu tentang peternakan, berkaitan peternakan sama ada komoditi, okay, unggas, lembu, kerbau, kambing dan sebagainya lah. Dan juga mungkin mereka boleh ditempatkan dan juga di makmal-makmal veterina, sama ada di makmal veterina kawasan timur ataupun di utara ataupun di Institut Pendidikan Veterina, okay, untuk menjalankan kerja-kerja pendidikan ataupun menjalankan diagnosis penyakit lah yang berkaitan dengan makmal. Contohnya macam kita nak buat virus detection, okay, bacterial culture, ataupun kita nak buat PCR, okay, dan sebagainya lah. Ataupun boleh juga pegawai ini macam saya kata tadi perkadiran, okay, bekerja di jabatan lain, contohnya di perkhidmatan, okay, yang memerlukan perkhidmatan pegawai veterina. Ada juga yang pegawai veterina ditempatkan di ladang-ladang ternakan milik kerajaan. Contohnya di pusat ternakan haiwan di Tersat, okey. Pusat ternakan haiwan di di Gajah Mati, di Pokok Sena, okey, ataupun di pusat Institut Biodiversity Veterina di Pahang. Jadi ada banyaklah pegawai veterina ni boleh ditempatkan. Okay, yang mana minat dengan sektor peladangan ataupun haiwan ternakan boleh memohon untuk ditempatkan di ladang-ladang ternakan inilah. Yang mana suka untuk berinteraksi dengan peternak dan sebagainya boleh request untuk masuk di Jabatan Perkhidmatan Negeri. Okay, yang suka membuat kerja makmal boleh ditempatkan di makmal. Tetapi kadang-kadang bukan atas pilihan kita lah. Itu mungkin pihak pengurusan tertinggi melihat kita ni ada potensi di bahagian yang tertentu, jadi mereka tempatkan kita di bahagian-bahagian yang mungkin kita macam kurang berminat, tapi sebenarnya itu adalah satu pembelajaran bagi kita lah. Kita boleh belajar satu perkara yang baru, boleh ditempatkan di section ataupun di bahagian yang baru. Jadi itu sekian sedikit daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih Dr. Ashraf. Jadi itulah antara benda sedikit sebanyak yang kita dah dapat bincangkan pada malam ni. Sengaja saya jemput sekejap Dr. Kamaru. Saya nak kacau waktu rehat dia sekejap untuk bersama kita pada malam ni. Jadi Dr. Kamarul, kalau boleh ceritakan sikit dah kalau ada pengalaman bekerja dengan mungkin rakan-rakan daripada bidang veterina untuk satu-satu kes tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya pun tak tahu dah. Tak adalah kerja dengan haiwan, tak adalah kerja kan. Dengan veterina tak ada pengalaman bekerja direct lah. Cuma adalah tanya-tanya pasal vaksin untuk haiwan lah. Sebab ramai yang tanya pasal ayam suntik tu dia injek apa. So tanyalah juga kawan vet. Ada yang cakap antibiotik, ada yang cakap vaksin dan sebagainya. Itu je lah. Tak ada pengalaman menarik pun. Okay, tak apa Dr. Sebab kita yang penting kita kena faham doktor perubatan dengan doktor veterina. Kedua-duanya sebenarnya saling memerlukan dan saling diperlukan oleh masyarakat.
Jadi itu sebab malam ni kita buat sesi veterina pula sebab kita tahu mungkin ada daripada kalangan yang dia lebih cenderung untuk berkhidmat untuk haiwan sebab haiwan pun antara benda yang melengkapi ekosistem hidup manusia. Baik, cuma untuk sebagai kita dah sampai ke hujung dah ni sebenarnya. Sebagai galakan, nasihat dan sebagainya kepada bakal-bakal doktor veterina, jadi kita nak minta tiga-tiga panel kita ni bagi sedikit kesimpulan dan nasihat. Tapi saya mulakan dengan Dr. Afiq dulu, lepas tu Dr. Ashraf, lepas tu Dr. Farhad. Silakan. Sila Dr. Afiq. Afiq, line kat Tiram tak okey ke apa? Line kat saya kat Tiram tu tak okey ni. Nasihat saya adik yang lepas IPM. Hello? Okey. Baru ada. Tadi dia macam tenggelam timbul sikit. Hello? Dengar tak? Dia masih agak putus-putus Doktor. Hello? Okey ada. Alamak, terkeluar. Ataupun mungkin sementara saya tunggu Dr. Afiq masuk balik, saya bagi pada Dr. Ashraf dulu. Okey, jadi ucapan saya sebagai penutup adalah inilah kepada siapa yang berminat untuk mengambil kos ataupun kursus perubatan veterina ni, amallah dialu-alukan. Okey, di samping peluang kerjaya yang tinggi, okey, dan juga kita katakan satu kos yang menarik lah. Okey, mungkin macam saya pun sebelum ni saya pun tak dapat gambaran yang jelas tentang perubatan veterina. Jadi waktu dapat kos vet ni pun mungkin agak macam kecewa sikit lah secara personal lah tapi setelah saya belajar masuk dalam bidang vet ni, setelah tahun pertama tu kita ada pergi ladang, kita ada buat follow pensyarah untuk berinteraksi dengan peternak. Jadi benda itulah perkara yang menarik lah pada saya. Okay, dan kepada mereka yang ingin menjadi pegawai veterina adalah di sektor kerajaan juga amat dialu-alukan kerana kita juga mempunyai peranan yang besar kepada masyarakat, sama ada dalam kawalan penyakit, zoonotiknya, dalam sektor keselamatan makanan, okey, dan juga tentang dalam sektor pengembangan veterina lah, iaitu tentang pembangunan industri ternakan dan juga rantaian makanan negara. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Dr. Ashraf. Dr. Afiq, kembali semula pada doktor. Okey, maaf internet saya tak berapa stabil. Tak apa Dr. Okey. Jadi nasihat saya kepada student siapa yang berminat nak cuburi bidang veterina ni, amat dialu-alukan lah, sebab kita pun tak ramai sebenarnya, so kita masih memerlukan vet dekat Malaysia ni. So kalau siapa yang minat, please apply. Walaupun kita punya bidang ni masih lagi tak berapa maju lah berbanding dengan negara-negara lain, tapi saya rasa dari segi ratio di antara vet dekat klinik lah, saya fokus pada klinik sebab saya klinik, ialah sangat tinggi. Maksudnya walaupun klinik tu berdekatan pun, kita pun menerima kes yang agak banyak lah. Sampai kita pun kadang-kadang tak dapat nak handle. Ada yang request untuk kita pergi ke rumah, kan, haiwan besar, anjing besar tak dapat nak tak boleh kencing dan sebagainya, so kena pergi ke rumah. So benda-benda macam itulah. So memang kita perlukan lagi vet, dan interesting. Belajar vet ni interesting, walaupun saya minat pada benda lain asalnya, tapi Dan antara sebab ni adalah disebabkan oleh hanya ada 2 universiti saja yang offer kos veterina di Malaysia. Yang pertama UPM. UPM dah tahun 1974 dia buka wet course ni. Dan UMK ni jauh ke belakang, 2009 baru dia buka. Dan setiap tahun kita punya intake pun di kedua-dua buah universiti ni dalam 100
150 orang sahaja. Dan saya nak highlightkan kat sini yang kebolehgraduan pasaran dalam bidang veterina ni sangat-sangat tinggi, lebih daripada 100%. Maksudnya pelajar kita apabila, sebab saya berada di universiti, saya ada data ni semua. Apabila pelajar veterina ni habis 5 tahun pengajiannya, insya-Allah memang ada dari segi peluang pekerjaan tu. Tak putus-putus ya. Apa ni, dengan sekarang ni masyarakat semakin berminat dengan haiwan ni makin berminat dengan haiwan. So klinik-klinik veterina yang baru banyak buka. Dan bila mereka ni buka cawangan-cawangan yang baru, dia perlukan vet-vet yang baru. Dan hampir setiap hari sentiasa ada orang yang post tanya ada tak vet-vet yang fresh grad yang berminat nak jadi dia punya team dalam klinik-klinik swasta dia. Selain daripada tu, penjawatan dalam kerajaan sendiri pun banyak kekosongan. Dan saya di universiti pun kita pun kekurangan juga pensyarah ni. Sebab pelajar-pelajar kita ni yang bila mereka grad ni kurang berminat nak jadi pensyarah. Lebih berminat untuk kerja sendiri, buka klinik dan sebagainya. Jadi dari segi peluang tu sangat besar. Dan baru ni pun saya pun dapat call daripada Institut iFarm daripada Penang, iaitu Institut Pendidikan Farmaceutical. Di mana mereka tanya kat saya ada tak kandidat tahun akhir sekarang ni yang berminat untuk jadi dia punya pegawai veterina. Sebab sekarang ni mereka tengah buat clinical testing pada animal untuk test kita punya COVID vaccine. So dia perlukan vet untuk attending vet untuk monitor ataupun induce untuk animal study tu sendiri. Dan saya beritahukan dia kata puas dah dia cari doktor veterina ni untuk jadi masuk dalam tim dia. Tu saya maklumkan kat dia yang orang kata apa, kita ni tak ramai, and then bidang keperluan tu sangat tinggi, and then hopefully UMK saya bekerja di universiti dalam masa beberapa tahun lagi kita boleh tingkatkan kita punya intake lah ke hingga 100 ke 120 orang. Sebab at the same time setiap tahun saya nak kongsikan pada semua yang hampir 1,000 ataupun 2,000 orang pelajar ya, yang berminat untuk masuk kos veterina ni, mereka apply dan di Malaysia hanya mampu offer sehingga 150 orang. So ramai-ramai yang berminat tapi tidak berpeluang. Dan saya tahu bulan 7 ni kita ada temuduga ya untuk UMK dan UPM, ada sistem UPU untuk kita pilih calon-calon pelajar veterina kita untuk batch yang baru iaitu bulan Oktober. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya. Saya rasa ada juga yang attend talk malam ni pun akan di-interview lah, ditemuduga pada bulan 7 nanti. Saya mewakili kawan-kawan yang lain pun ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Patriot untuk kerana sudi jemput kami untuk berkongsi tentang kejayaan veterina ni kepada adik-adik kita di seluruh negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Farhan, Dr. Ashraf dengan Dr. Afiq yang sebenarnya kami yang kena ucap terima kasih sebab kesediaan untuk berkongsi banyak benda baru untuk yang walaupun kami ni bukan yang akan sama veterina, tapi sebagai orang awam pun banyak memberikan pencerahan tentang latar belakang kerjaya dalam veterina. Jadi terima kasih dari sekali diucapkan kepada ketiga pembicara kita pada malam ni. Jadi pendengar yang mungkin rasa perlu bimbingan secara personal dan sebagainya, mungkin boleh berhubung juga dengan ketiga-tiga kita punya pembicara pada malam ni. Boleh ikuti akaun Dr. Farhan, akaun Dr. Ashraf dan akaun Dr. Afiq. Mungkin ada apa-apa yang perlu nak ditanyakan, boleh berhubung dengan mereka lah. Cuma jangan tanya soalan bocor untuk temuduga lah pada Dr. Farhan kot. Sebab yang tu saya tak pasti sama ada beliau akan bagi ke tak hint soalan bocor tu. Okay, saya gurau itu Okay, jadi insyaAllah esok malam kita masih ada satu lagi sesi ruang, sesi Twitter Space untuk Kejaya, dan esok malam berkenaan dengan undang-undang. Jadi jangan lupa untuk ikuti juga akaun The Patriots untuk mendapatkan perkembangan. Dan insyaAllah bicara Kejaya ni kita jangkakan akan tamat hari Ahad minggu depan, insyaAllah. Jadi jadual untuk minggu depan sedang dirangka. Ada beberapa lagi bidang-bidang lain yang tak sempat disentuh, dan kami minta maaf kami tak sempat keluarkan
sesi dan ruang ni sebelum daripada tarikh tutup UPU. Yang saya difahamkan UPU tutup hari Isnin lepas, 21 hari bulan. Cuma itulah masa yang kami ada, ini sahaja masa yang ada. Tapi jangan bimbang sebab difahamkan mungkin kalau di peringkat asasi bidang pengajian tu lain, tapi mungkin masa di universiti nanti boleh dilorongkan semula ke kejaya idaman masing-masing, insya-Allah. Jadi selamat maju jaya kepada semua dan jangan lupa untuk berdoa supaya dapat kejaya idaman masing-masing, insya-Allah. Terima kasih kepada yang mendengar dan mohon maaf atas barang kekurangan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.